Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga pagi ini indah. Semoga pagi ini penuh dengan keceriaan. Semoga pagi ini penuh dengan berkah daripada Allah kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Ahmad Salihin bin Zamri, Imam Masjid Bandar Permaisuri, Ketua Pengamal Pengobatan Islam Ruqyah Syar'iyah As-Saza Official. Jadi tuan-puan, pada pagi ni kita buat soal jawab. Sekejap lagi saya tunjuk gambar masjid dulu. Saya duduk kat belakang ni. Saya tunjuk gambar masjid saya dulu. InsyaAllah kita akan warna barulah masjid ni. Tak lama lagi insyaAllah akan warna baru. InsyaAllah tuan-puan dirahmati Allah SWT. Okey, saya duduk sini. Baik tuan-puan, selamat pagi semua. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi ini kita bersiaran langsung sekejap sebelum saya pergi sarapan pagi. Dan saya yakin tuan-puan dalam mungkin tengah sarapan pagi, semoga-moga Allah SWT mengurniakan kesihatan yang baik kepada kita semua. Jadi pada pagi ini tuan-tuan, kita buat sesi soal jawab tentang perihal gangguan rumah. Kes yang saya hadapi semalam, ada 2 rumah kes insya-Allah. Jadi sebelum tu tuan-tuan, marilah sama-sama kita membuka majlis kita ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Saya hafid lah baca. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, insyaAllah sama-sama salawat tafrij. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jadi alhamdulillah tuan-puan dirahmati Allah SWT. Kita buat soal jawab tentang perihal gangguan rumah ataupun gangguan tempat. Kalau dalam bahasa Arab dipanggil Ammar al-Manzil, gangguan tempat. Okey, oleh golongan jin Ammar al-Manzil. Tuan-tuan rahmati Allah SWT, suara saya boleh dengar dengan baik ke? Dengar okey ke sound? Okey tuan-tuan, sound boleh dengar dengan baik ke? Okey. Jadi tuan-tuan, tentang gangguan rumah ni orang Arab panggil Ammar al-Manzil. Tentang gangguan rumah ni orang Arab panggil Ammar al-Manzil. Dia berkaitan dengan gangguan tempat ataupun gangguan rumah lah. Jadi tuan-puan rahmati Allah, seperti mana yang tuan-puan lihat pada semalam, live semalam, saya pergi di 2 tempat. Yang mana 2 tempat tersebut, satu tempat pertama kita pergi jumpa barangan azimat yang begitu banyak. Kerana rumah yang pertama adalah rumah seorang bomoh. Dia arwah dah, cuma dia dulu adalah seorang bomoh. Moga-moga Allah SWT merahmatinya. Jadi bila ada satu bilik semalam yang arwah larang siapa-siapa, anak-anak dia ke, keluarga dia ke, larang daripada membuka pintu tersebut. Jadi ada beberapa orang lah yang telah sewa rumah tersebut. Tak sampai sebulan lagi ada yang terbaru. Bila nak pergi tengok rumah tersebut, bau mayat lah, bau seseorang, bau arwah. Okey, terus lagi tak jadi sewa. Jadi bila rumah dalam keadaan begitu, ada kelibak dan sebagainya, maka tuan rumah minta lah saya pergi. Dan kita telah pergi semalam bersama dengan
wakil daripada keluarga dia, Cik Tong tak? Cik Tong semalam, Kim. Jadi tuan-tuan rahmatillah Allah, jadi untuk yang pertama, dia gangguan tempat ini, tuan-tuan rahmatillah Allah, kita kena selidiki beberapa perkara. Kita kena perhalusi beberapa perkara. Pertama adalah, tuan-tuan, adalah barangan dalam rumah tersebut. Pertama adalah barangan. Kita kena pastikan barangan dalam rumah tersebut tidak ada barangan azimah ataupun barangan yang orang panggil apa? Barangan yang mengundang gangguan jin hadir ke tempat tersebut, seperti barangan azimah, seperti senjata yang berkhadam, batu-batu yang dipuja, ikatan-ikatan yang digantung dan sebagainya, dengan dianggaplah sebagai perlindungan tertentu dan sebagainya. Maka elakkan yang sedemikian. Jadi kita cari yang tu dulu. Semalam kita dah jumpa banyak sangat azimat. Jadi tak mustahilah tempat tersebut berhantu. Okey. Yang kedua, tuan pada rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, sanggu babi semalam ku ustaz, memang banyak orang dulu buat azimat. Ya. Dalam nasib baik saya, walaupun saya tak pakai sarung tangan semalam, sepatut pakai sarung tangan, kita jumpa salah satu azimat yang ada bulu kulit babi. Semalam nasib baik kita tak sentuh dengan tangan. Zaman dulu memang ramai orang yang buat azimat dengan menggunakan bulu ataupun kulit babi untuk dibuat kekebalan. Dia ambil dan dia letak dalam kain ataupun plastik dan diikat lengan, pinggang ataupun peha. Dianggap sebagai perlindungan lah, kebal. Jadi tuan pada rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, kena berhati-hatilah. Okey. Ada kesan-kesan kepada perawat yang buat rawatan. Kalau perawat tidak buat benteng diri, lalai daripada berzikir pada Allah ketika berada di tempat tersebut, ada kemungkinan perawat pun, orang yang pergi pun akan terkesan, seperti pening kepala, luga nak muntah, gatal badan. Itu kebiasaan yang terjadi. Sebab tu kita kena standby lah. Macam semalam memang saya tak standby sebenarnya, sebab dalam keadaan yang terkejut kita pergi. Kita pun tak rancang nak pergi, last minute free tu kita terus pergi. Jadi tuan-tuan, sebab tu tertinggal sarung tangan. Sebenarnya dia ada SOP-nya. Tapi semalam tak apalah, kita pergi je lah. Ingat ke biasa. Rupanya rumahnya luar biasa bagi rumah yang pertama. Tuan pada rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beberapa perkara kita kena lihat kenapa tempat tu diganggu. Kita kena cari punca dulu. Yang pertama, lihat barangan azimah ada atau tidak, ataupun barangan yang dipuja, barangan yang dianggap pelaris, perlindungan. Pertama tu ada ataupun tidak. Yang kedua, tuan-puan, kita kena tanya apa amalan ahli rumah tersebut. Apa amalan ahli rumah tersebut? Rumah ni pernah digunakan untuk ritual apa? Untuk amalan apa? Untuk tujuan pemujaan apa? Ada tak amalan selain daripada amalan ibadah kepada Allah dibuat di dalam tempat tersebut, rumah tersebut? Itu yang kedua, amalan. Dan kita kena tanya juga apa amalan nak masuk rumah dan apa amalan nak keluar rumah. Sebab ada kadang-kala gangguan tempat ini adalah disebabkan amalan ahli rumah. Amalan nak masuk dalam rumah, amalan nak keluar daripada rumah. Ada orang zaman dulu nak masuk rumah, dia ada amalan bacaannya. Nak keluar rumah, dia ada amalan bacaannya. Ataupun dipanggil dengan ilmu isyarat tubuh. Ada juga. Ada yang nak keluar, dia hentak tumit kaki dalam sebelah kali, dan dia ada bacaannya. Bacaannya bukan ayat Quran, bukan doa syifa. Kadang-kala dia pun tak faham apa yang dibacanya. Jadi kena ni. Ini akan mengundang gangguan jin, kerana lafaz azaim, lafaz jampi tersebut mengundang, menarik perhatian bangsa jin. Tu. Okey, yang dalilnya apa tuan-puan? Ada dalilnya, wa annahu kana rijalun minal jinni wal ins ya'udzuuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Ada seorang lelaki ni, dia minta bantuan, dia minta pertolongan daripada bangsa jin. Dengan jampi-jampi, dipanggil lafaz ajaib, termasuk isyarat tubuh, tuan-puan. Dia ada jampi untuk dibaca, dia ada pantalan ganda, dia ada syarat-syaratnya. Maka itu semua menarik perhatian jin, akan menyebabkan jin tersebut sombong kepada Allah. Orang ni, manusia ni, hamba Allah ini perlukan bantuan aku, perlukan kekuatan aku, perlukan aku melindungi dia. Dia perlukan aku untuk melariskan rezekinya, dia perlukan aku untuk menjaganya. Jadi dia akan makin sombong kepada Allah.
Jadi jin tu akan anggap kita memerlukan dia. Sebab tu di tempat tersebut akan ada gangguan, tuan-tuan. Itu yang kedua, faktor ada gangguan. Yang pertama azimat, barangan. Yang kedua amalan ahli rumah, amalan dalam rumah, amalan nak keluar rumah, amalan nak masuk rumah. Okey. Yang ketiga, tuan-tuan kena pastikan di tempat tersebut kebiasaannya adalah disebabkan tapak rumah. Ada juga disebabkan dulu rumah ni diganggu. Kita tengok, kita tanya sejarah tempat tersebut apa. Dulu katanya rumah ini adalah kubur. Dia bina rumah atas tapak kubur lama. Atas tapak kubur lama. Kubur-kubur ni memang tempat syaitan, tuan-tuan. Memang tempat jin, tuan-tuan. Kena berhati-hatilah. Tu. Sepatutnya kubur ni kita tak takut, kerana kubur orang-orang beriman ni menjadi salah satu taman syurga. Patut kubur kita jaga kebersihan, kita hias dengan baik. Kita wangi-wangikan. Jadi tuan-tuan rahmatullahi Allah, kadang-kala kubur yang terbiar, tidak terjaga dan sebagainya, kadang-kala menjadi tapak bagi jin menghuninya. Oleh sebab itu, siapa-siapa nak buat rumah, pastikan. Sebab tu orang zaman dulu ada solat hajat sebelum bina bangunan. Di tempat tapak tersebut berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah. Di tapak tersebut dia basuh dulu, sambil baca ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat ruqyah, basuh di tempat tersebut. Itu antara amalan orang-orang zaman dulu buat. Itu tak ada masalah, itu baguslah. Bila kita baca Quran di tempat tersebut, rahmat Allah turun, sakinah, ketenangan turun, pahala diberikan oleh Allah SWT, malaikat turun bersamanya di tempat tersebut, maka tempat tu berkah. Jadi tuan-puan, jadi antaranya kita kena lihat dari sudut tapak rumah juga. Ada kalanya rumah tu ada gangguan. Kita cek-cek barangan tak ada, azimat tak ada, amalan pun tak ada, pelik-pelik. Kita pun tanya, sejarah tempat ni tempat gapa, cik? Dia pun jawab, tempat ni dulu lembah, ustaz. Dia tasik dulu. Jadi saya beli tanah ni dan saya kambuh tasik tersebut, dan saya buat rumah tu atas tasik tersebut. Jadi ada jin yang tinggal di situ dulu, berdendam dengan dia, ganggu tempat dia. Lalu masa dia kambuh tu tidak membaca ayat Quran, tidak azan dulu di tempat tersebut, sehingga jin tu berdendam dengan dia kerana mengambil tempat tinggalnya. Mungkin masa kambuh tu terkena anaknya sakit. Lalu seluruh ahli rumah jadi sakit. Ada nampak kelibak, ada terdengar berambuh dari tempat ini. Kadang ada api yang terbakar tiba-tiba, yang membakar Al-Quran, yang membakar kitab-kitab agama sahaja. Ada yang berlaku. Jadi kita kena tengok tempat apa ini, sejarah tempat ni, tapak tempat ni tempat gapa dulu. Jadi yang ni dipanggil jin intiqam, balas dendam pula lah. Okey. Itu yang ketiga, aspek yang ketiga kena lihat. Saya ulang kembali. Yang pertama, bila kita ke tempat gangguan ni, tuan-puan, yang pertama kita kena lihat ada tak siapa-siapa yang pakai azimat, ada barangan yang berkhadam. Yang kedua, kita cek amalan apa yang diamalkan oleh orang yang berada di tempat tersebut. Amalan keluar ke, amalan masuk ke. Dan yang ketiga, kita cek tapak rumah. Kita cek tapak rumah ni, tapak gapa dulu. Dan yang keempat, tuan-tuan, kadang-kala tempat tersebut adanya buhul sihir. Yang ni kes lain lah, kes sihir lah. Tempat tersebut bermasalah disebabkan tempat tersebut pernah terkena sihir. Faham lah? Pernah terkena sihir. Ya Allah, Allahu Rabbi. Pernah terkena sihir. Ada buhul sihir. Kerana tu orang tu pindah, orang terkena sihir tu pindah, orang lain pula mari nega tempat tu, juga akan terkena, kerana masih ada buhulan sihir yang belum dikeluarkan, belum dibatalkan. Jadi 4 perkara ini, tuan-puan, saya ulang kembali, 4 perkara ini kena dikenal pasti. Sebelum kita rawat rumah, rawat tempat, pagar rumah ke apa, 4 perkara ini perlu dikenal pasti. Saya ulang kembali, perlu dikenal pasti 4 perkara. Pertama apa, tuan-puan? Pastikan di tempat tersebut tidak ada barangan berkhadam, termasuk azimat, pelaris dan sebagainya. Yang kedua apa, tuan-puan? Kita tanya amalan ahli rumah tersebut, apa yang telah diamalkan seluruh ahli rumah. Okey. Yang ketiga, tuan-puan, kita cek tapak rumah ni sejarah, tapak rumah ni sejarahnya apa.
Dan yang keempat tuan-tuan, adakah tempat ini pernah terkena sihir? Adakah ahli rumah pernah terkena sihir? Kita cek empat ni, insya-Allah akan temu punca dia tuan-tuan. Bila temu punca dia, kalau barangan azimat nak buat macam mana? Kena ada tata cara, etika, SOP untuk menguruskan, mencari, membatalkan dan memusnahkan. Serta mentazkiyatun nafs ahli rumah. Yang kedua tuan-tuan, kalau ada amalan ni perlu diselidiki amalan tu patuh syariat ataupun tidak. Okey? Dan kita gantikan dengan amalan yang lain, tazkiyatun nafs paling penting. Yang ketiga adalah tapak rumah. Kita kena bersihkan. Macam mana nak bersihkan apa, nanti kita ajar. Yang keempat tuan-tuan, itu berkaitan dengan sihir. Macam mana nak cari buruh sihir, macam mana nak kenal pasti orang yang terkena sihir, rumah yang terkena sihir. Dia ada apa simptom-simptom rumah terkena sihir. Ada. Seperti mana sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari tentang Nabi terkena sihir, dan Nabi pergi ke Telaga Darwan. Telaga Darwan tu tempat buruh sihir Nabi ditanam tuan-tuan. Dan Nabi kata, tempat tu aku tengok tanah tu merah, kemerahan, kehitaman. Nabi sebut. Itu antara simptom tanah yang terkena sihir. Ada simptom-simptomnya. Macam mana nak cari, macam mana nak belajar tuan-puan? Saya nak mengajak tuan-puan, nak berkongsi kepada tuan-puan secara detail, secara ilmiah, berkitab, ada rujukan sahih tuan-puan, dalam kursus. Kursus yang akan kita laksanakan, yang kita adakan pada bulan 9 ini, yang akan bermula 9 hari bulan 9 2023. Tak lama lagi dah ni, 2 minggu lagi. Jadi tuan-puan, kalau nak belajar, nak masuk, nak detail, ada rujukan kitab macam sini, saya kongsi secara umum saja. Tuan-puan masuk kursus tuan-puan. Masuk kursus, insya-Allah memang takkan sia-sia tuan-puan. Saya akan beri sijil penyertaan, saya akan beri sanad ijazah, saya akan beri PDF, nota-nota, ada rujukan kitab sahih daripada syekh mana, daripada ulama mana, daripada nas, dalil nas mana, daripada sumber ambilan yang sahih, yang jelas, dan kita akan nyatakan. Dan habis kursus nanti kita akan buat perjumpaan face to face untuk majlis penutup. Okey. Baik tuan-tuan dirahmati Allah SWT. Sekarang tuan-tuan, saya ada pernah ada kita buka soalan ni. Pernah ada salah seorang hamba Allah, dia kata, tak apa ke ustaz kalau saya buat pagar rumah menggunakan pasir laut dan menggunakan pasir sungai. Masa tu saya tak tahu lagi ada kaedah menggunakan pasir laut dan pasir sungai. Kenapa pasir laut dan pasir sungai digabungkan bersama dan dibacakan ayat-ayat tertentu, lalu ditabur di sekeliling tempat di luar rumah. Ada bacaan dia. Bila saya cek bacaan, bila saya cek tersebut dan saya tanya guru saya, ternyata tuan-puan ada dalil nas. Ternyata ada dalil nas campur dengan tanah laut dan tanah sungai. Rupanya ada dalil nas tuan-puan, dalil Al-Quran, dan ada tata cara untuk buat, dan ada ayat-ayatnya untuk dibaca tuan-puan. Semuanya jelas. Bila saya ngaji, ada. Patutlah zaman dulu ada orang mengamalkan teknik pagar rumah tersebut. Ada orang nak curi sehingga dia berenang dalam lautan. Padahal dia duduk di atas mozaik berenang. Rupanya ada amalannya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dan patuh syariat. Yang ni saya akan ajar dalam kursus tuan-tuan. Dalam kursus yang akan saya adakan pada 9 hari bulan 9 ini. Sebab dia perlu diajarkan detail. So memang ada tata caranya. Sebab tu tuan-tuan, penting sangat kita rujuk sumber sahih, sumber ambilannya daripada mana. Okey tuan-tuan, sebab kerana itu prinsip kami di Asazah Official ini, Pengobatan Islam Ruqyah Syar'iyyah ni, prinsip kami ramaikan guru, banyakkan rujukan, luaskan pengalaman. Itu kita punya disiplin. Kita punya trademark kita. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, kita buka soalan hari ini. Saya nak baca pun oleh Syafiq, boleh buka ke? Nak tengok soalan. Okey tuan-tuan, saya buka soalan pada pagi ini tentang gangguan tempat ataupun gangguan rumah tuan-tuan. Gangguan tempat ataupun gangguan rumah. Saya buka soalan sekarang. Tuan-tuan boleh tarik soalan. Atas-atas boleh tengok tak? Tak boleh? Kat page tak? Tadi. Okey, saya tengok soalan-soalan yang ada. Okey, tuan-puan boleh saya tengok soalan-soalan yang ada setakat yang saya dang ni. Okey, saya baca. Nanti tuan-puan tarik balik tarik balik soalan kalau ada.
Muhammad Amiruddin Uthman, masya-Allah, tabarakallah, seorang perawat juga ni. Boleh dibacakan Al-Quran pada rumahnya. Ya betul, kerana rumah yang tidak dibacakan Al-Quran diibaratkan oleh Nabi SAW seperti kubur, tuan-tuan. Tu. Jin lebih cenderung kepada rumah ataupun tempat yang tidak dibacakan Al-Quran. Dan Nabi SAW bersabda dalam satu hadis, rumah yang dibacakan padanya surah Al-Baqarah, insya-Allah syaitan akan lari. Habiskan bacaan Al-Baqarah. Cuma semalam pada kes semalam kita hanya baca 10 ayat daripada surah Al-Baqarah. Kalau nak baca surah Al-Baqarah, kena tidur situ lah. Nak tidur situ pun tengok rumah, ayo katil pun tak ada. Siapa-siapa yang ada rumah beratur, bagi tahu kami. Kalau rumah tu bersih, insya-Allah kami tidur situ. Kalau rumah kotor macam semalam, nak tidur macam mana, tuan-tuan? Bukan saya takut, tak takut pun. Tapi ular saya takut, tuan-tuan. Kalau hantu tak takut, ular jangan. Saya lari, bewok pun saya lari, tuan-tuan. Kalau hantu pocong mari depan, insya-Allah tak lari, insya-Allah. Tapi kalau bewok mari, memang saya lari, tuan-tuan. Kalau bewok mari, baca ruqyah setara mana pun dia mari cakar juga. Baik. Seperti surah Al-Baqarah, betul, boleh ikut cara Ustaz. Terima kasih, barakallahu fik. Okey, tuan pada rahmatillah Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa-siapa nak daftar kursus terpadu pengobatan Islam, ruqyah syar'iyah yang akan saya adakan, mungkin kursus ini yang terakhir dah. Mungkin. Sebab yang seterusnya saya nak fokus kepada skill face to face, seorang demi seorang. Yang tu mahal sikit lah. Yang tu bukan mahal pada bayaran, mahal pada pengalaman. Baik. Muhammad Anwar, bolehkah kita guna garam dicampur cuka? Garam campur cuka letak dalam gelas kaca sebagai langkah untuk mengelak dari gangguan rumah. Baik, garam campur cuka diletak dalam gelas kaca sebagai langkah untuk mengelak gangguan rumah, kita buat. Okey. Apakah hukumnya? Hukumnya adalah harus sahaja. Adakah ada dalil nas kaedah ini? Tidak ada. Saya sebut tidak ada. Kerana yang Nabi ajar adalah baca surah Al-Baqarah. Yang Nabi ajar adalah azan. Yang Nabi ajar adalah bacaan doa. Yang Nabi ajar adalah banyak keamalan, ketaatan, ibadah kepada Allah. Itu yang Nabi ajar. Ada dalil nas. Adapun letak garam campur cuka sikit dalam gelas kaca, letak di dalam rumah, adakah kaedah itu haram? Okey, berbalik kepada orang yang buat. Dia buat tu untuk apa? Adakah dia gantung perlindungannya semata-mata kepada alat tersebut selain pada Allah? Maka itu haram hukumnya. Kalau dia hanya sekadar berusaha atas nama ikhtiar, keharusan sahaja, mungkin dengan sifat garam dan cuka ini menyebabkan jin ni rasa alergik. Itu harus. Tak apa. Boleh je. Yang tak bolehnya, anda letak garam, anda letak cuka, tapi tak azan, tapi tak semayang, tapi tak baca Quran. Itu yang tak boleh. Tu. Kadar letak garam tu harus saja. Macam saya tak buat gitu. Sebab apa? Sebab saya yakin jin tak takut pada garam. Saya yakin. Bukan semua jin takut pada garam dan cuka. Saya yakin jin pun tak bodoh. Saya yakin. Tak semua jin alergik garam. Tak semua, tuan-tuan. Jin ada dia punya tahap-tahap dia, tarah dia. Macam kita lah. Ada yang kerja S44, ada yang kerja S41, ada yang kerja S38, 32, 29, ada yang kerja 19, 22. Grade dia. Jin pun ada grade dia, tuan-tuan. Tu. Baik. Next. Wan Syarif, bakar kulit bawang dengan lada hitam. Bakar kulit bawang dengan lada hitam tujuan apa? Adakah dengan buat perbuatan tersebut jin akan sesak nafas? Jin akan tercedera? Kalau itu ada sumber ambilan, boleh. Macam kami tak buat kerana tidak jelas sumber ambilan tersebut. Sebab tu penting, tuan-tuan, kita ngaji ni perlu ada sumber ambilan. Sebab kita nak gantung kepada sesuatu amalan tu kepada ilmu. Sebab tidak sah sesuatu amalan tanpa ilmu. Sabda Nabi SAW, i'malu mawdud wa la yuqbalu minhu. Ketahuilah, amal tanpa ilmu, tanpa sumber ambilan yang sahih, i'malu, ketahuilah, ianya ditolak. Mawdud, ianya ditolak, wa la yuqbalu minhu, dan tidak diterima di sisi Allah sebagai satu ibadat. Hidup kita ini satu ibadat, tuan-tuan. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku. Syarat untuk menyembah Allah, beramal adalah ilmu, tuan-tuan. Dan syarat kunci pada ilmu itu adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi keimanan kepada Allah, kepercayaan. Iman ini adalah kepercayaan.
Jadi kita nak ikat kepercayaan kita kepada Allah supaya tidak lari, maka kena ikat dengan ilmu. Ketahuilah tuan-puan, likulli syai'in tariqah. Tiap-tiap sesuatu itu ada jalannya. Nak pergi ke mana ada jalannya. Jadi wa tariqul jannah al-ilmu, jalan menuju syurga. Jalan di atas syurga itu adalah ilmu. Maka penting itu ilmu, tuan-puan. Allahu Rabbi. Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Hanya sahaja amal-amal diterima oleh Allah adalah daripada hasil takwa. Kalau nak hasil takwa gana, kalau tidak melalui jalan ilmu. Kerana itu jalan ilmu penting, tuan-puan. Kita baca lagi soalan daripada Puan Zainun Abu Bakar. Ada kawan tak boleh tengok live ustaz jadi berdebar. Dia bermasalah. Dia bukan tengok muka saya bermasalah. Bukan badan saya tidak ada kuasa. Tidak ada kekuasaan melainkan kekuasaan Allah. Saya hanya membacakan Al-Quran dan saya menyatakan yang hak sebagai hak, yang batil sebagai batil. Kenapa anda rasa tak selesa? Kenapa anda rasa berdebar? Melainkan anda ada gangguan. Anda ada sesuatu yang meresah, gelisah di dalam jiwa anda, yang mengacau anda, yang mengganggu anda, yang membisikkan sesuatu kepada anda, yang menghadirkan kebencian dalam diri anda kepada saya. Adakah saya salah bila saya menyatakan sesuatu itu atas nama kebenaran, atas nama Al-Quran, membaca dalil nas daripada Al-Quran dan hadis Nabi, menyatakan yang benar itu benar, yang salah itu yang salah? Kenapa anda jadi berdebar? Melainkan anda ada sesuatu yang menyebabkan anda berdebar, yang menyebabkan anda tidak selesa, yang menyebabkan anda jadi benci, yang menyebabkan anda mengantuk tengok live saya dan sebagainya lagi. Maka kena cek simptom-simptom gangguan. Okey, next, seterusnya soalan. Wan Syarif Wan Omar, solat hajat macam mana? Solat hajat boleh. Itu adalah amalan alim ulama. Pergi ke sesuatu tempat dan sebagainya, solat 2 rakaat, berdoa kepada Allah. Itu adalah amalan yang baik. Macam semalam kami tak sempat buat solat hajat sebab tempat rumah tersebut kotor semalam. Kotor. Jadi nak solat ni bukan saja ada wuduk, tempatnya perlu bersih. Kerana kita nak bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, next. Aduh, lelah. Pik. Jahai. Jahai things. T5. Baik. Jadi tuan-puan, masa pun keadaan tengah hangat sekarang. Saya tunjuk masjid. Masya Allah, tabarakallah. Panas dah tuan-puan hari ni. Cuaca yang begitu cantik. Cuaca yang begitu cantik. Selamat pagi semua. Pagi yang penuh semangat. Baik tuan-puan, saya berada di Masjid Bandar Permaisuri, Setiu Terengganu. Saya tak tahu berapa lama lagi hayat yang saya ada, yang diizinkan oleh Allah untuk berada di masjid ni, saya tak tahu. Tapi yang saya tahu, selagi hayat saya masih ada di sini, insya-Allah saya akan buat yang terbaik, bagi manfaat kepada manusia yang lain. Dan tempat ini adalah tempat bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga suatu hari nanti masjid ini akan dicat dengan cat yang baru, insya-Allah. Baik, kita sambung soalan. Tuan pada rahmatullah Allah, daripada Puan Nurul Zaihisma. Beberapa tahun lepas dalam telaga rumah saya ada tergantung tempurung. Okey, dia gantung tempurung. Tuan-tuan kenal belaka tempurung nyo tu kelapa, tempurung dia. Digantung. Satu kami angkat dan gantung kat pokok durian Belanda. Okey, satu. Lepas tu pokok tu mati. Satu lagi tempurung jatuh sendiri dalam telaga. Dalam telaga rumah dia ada tergantung tempurung. Kemudian kami angkat tempurung tu gantung kat pokok durian Belanda. Lepas tu pokok tu mati. Satu lagi tempurung jatuh sendiri dalam telaga. Telaga tu dah dihapuskan tapi masih ada bau busuk. Saya tak pasti tempurung tu datang daripada mana. Apakah ritual yang dibuat menggunakan tempurung tersebut, tak pasti. Jadi kita tak pastilah. Kalaulah tempurung tu dibuat ritual tertentu, maka tak mustahil gantung kat pokok mana pokok tu mampus. Tak mustahil. Begitu juga kalau tuan-puan bawa azimat-azimat yang ada berkhadam, tuan-puan letak je dekat nasi. Nasi yang baru masak, insya-Allah basi. Dan saya telah buat di center, dan uji kajinya memang basi nasi. Berkhadam, barangan berkhadam memang cepat basi nasi tersebut. Okey, makanan tersebut cepat basi. Ia ada aura dia, aura jin tu. Baik tuan-puan.
So tepurun tu pun jatuh dalam telaga, dah dikambuh tak apa, tak ada masalah. Yang penting di tempat tersebut hidupkan bacaan Al-Quran, insya-Allah dia lari terhapus. Baik, next. Daripada Tuan Muhammad Suzaimi Abdul Razak, apa amalan yang terbaik untuk menghindarkan gangguan pada rumah atau tempat? Amalan yang terbaik tidak lain tidak bukan adalah bacaan surah Al-Baqarah. Hadis sahih. Bukannya kita baca habis lalu. Kalau boleh habis lalu lagi baik. Kita baca hari ni setengah juzuk, sambung esok pula. Dalam 4 hari habis 5 hari habis seminggu habis macam kami tak apalah, kami geng penghafal Quran. Jadi kami boleh baca dalam masa sejam setengah tu habis lalu surah Al-Baqarah 2 juzuk lebih. Okey, kalau tak mampu 10 ayat pembentengan dalam surah Al-Baqarah. Siapa-siapa nak 10 ayat pembentengan surah Al-Baqarah, masuk grup Telegram Asazah Official, nanti kami akan hantar PDF sekali dengan hadis-hadis sahih amalan tersebut. Kemudian amalan yang terbaik lagi tidak lain tidak bukan hidupkan bacaan Al-Quran, hidupkan solat berjemaah, azan di tempat tersebut, dan jangan lupa nak masuk rumah bagi salam, nak keluar rumah baca doa. Jangan lupa banyakkan amalan ketaatan dalam rumah, wangikan rumah dengan wangian kasturi ataupun gaharu, tuan-tuan. Macam kami lebih cenderung menggunakan kasturi. Okey, next. Dan untuk rumah, tuan-tuan, pastikan dalam rumah tersebut masuk cahaya pagi. Terutama kalau tuan-tuan hari Ahad hingga Jumaat mungkin kita bekerja. Hari cuti pastikan cahaya matahari masuk dalam rumah. Waktu pagi lah, dalam sejam okey dah. Jangan biarkan rumah anda, salah satu tempat rumah anda tak masuk cahaya matahari langsung. Jangan. Dalam masa seminggu tu jangan. Itu lebih cenderung jin suka berada di tempat tersebut. Okay, next soalan. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Okey, daripada Ustaz Nazmi Hakim. Pagar guna kunyit. Okey, kunyit. Saya guna kunyit ni untuk masak ikan. Beras. Okey, bazir beras. Lada hitam dan garang. Kadang guna lada kering. Macam mana pula tu Ustaz? Okey. Benda ni semua bagi saya satu pembaziran. Kenapa? Kunyit, beras, lada hitam dan garang tidak ada dalil nas. Nak cari dalam Quran memang tak ada. Saya cabar cari. Kalau ada buat mari saya buat lalu esok. Saya buat lalu rumah orang esok. Rumah saya sendiri saya buat kalau ada dalil nas. Yang kedua, tidak ada dalil hadis tentang kunyit, beras, lada hitam dan garang. Yang ada adalah tajribah sahaja. Orang-orang zaman dulu dia buat gitu. Harap-harapnya larilah jin syaitan. Jadi hukumnya apa? Hukumnya harus sahaja. Tapi kalau sampai membazir, haram hukumnya. Innal mumadzirin nakanu ikhwan asyayatin. Tak boleh. Tu. Kalaulah siapa mengotorkan dalam rumah, itu tak boleh juga. Kerana kotor juga adalah amalan syaitan. Tak boleh kotor-kotor. Tapi orang zaman dulu mungkin tak reti baca Quran dan sebagainya. Dia baca di kunyit, beras, lada hitam, orang tertentu dan dia taburlah. Tapi dia tabur tu dalam keadaan tidak membazir ke, dalam keadaan berharap Allah ni punya kuasa, bukan alat ni punya kuasa, langkah ikhtiar dia, maka hukumnya harus sahaja. Harus sahaja. Harus sahaja. Tapi ingat, bukan semua jin takut pada garang, bukan semua jin pedah pada lada. Yang pedah kita, bukan jin. Mungkin berkesan lah, mungkin berkesan lah pada jin kebinatangan, mungkin. Tapi kalau jin yang berakal tak berkesan, dia pun tak takut kepada alat ini. Dia takut kepada mukhlisin lahuddin, orang yang ikhlas dalam beramal dengan agamanya. Itu yang dia takut, tuan-tuan. So, macam kami tak guna lah benda tu, tak guna. Okey. Okey. Jadi macam kalau tanah laut dan tanah sungai tu ada dalil. Nanti kita ajar dalam kursus nanti. Yang tu ada dalil. Yang tu ada dalil nas. Nanti saya bagi tahu. Ada. Saya pun baru jumpa kaedah tersebut dengan guru saya. Bila saya tanya ada, dia pun ijazah pada saya. Dan saya nak ijazah pada tuan-puan nanti ke dalam kursus kena detail lah. Yang ni kita umum sahaja. Okey tuan-puan, ana mastukah hadir kerana lillah. Alhamdulillah. Moga dibukakan pintu-pintu kefahaman. InsyaAllah Allah yang memberi faham. Siapa yang beri ilmu? Allah. Saya ni pen drive sahaja. Pen drive ni
orang yang menyampaikan sahaja. Kerana Rasulullah suruh tabligh, sampaikanlah daripada ku walaupun satu ayat, balighu anni walau ayatan. Wan Syarif Wan Umar, orang kata tak boleh buat rumah atas punca air, mata air sungai. Orang kata fungsi tak baik. Betul lah tu, sebab dia menyekat punca air tersebut. Betul. Kalau tepi punca air, itulah yang terbaik. Berdekat dengan punca air, itu yang terbaik tempat penginapan. Kerana waja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy. Aku jadikan semua benda hidup ni puncanya adalah air. Kerana itu punca kehidupan kita adalah air. Dalam badan kita pun 85% air, tuan-puan. Itu. Dah kah? Okey tuan-puan, kita baca lagi soalan. Terlalu banyak soalan. Kalau pakai paku, okey. Tuan-puan, di Terengganu ni ada seorang ustaz, saya tak nak sebut nama lah, ataupun di mana tempatnya, berubat dengan dia beri paku. Berubat mana-mana pesakit, berubat dia pasti boleh paku. Suruh simpan sebagai pelindungan. Ni kita kena pastikan. Cuba dengar betul-betul bacaan Al-Quran dia tepat ataupun tidak. Tak kira lah dia pakai jubah ke pakai sebab. Tujuan apa dia bagi paku ni? Paku pelindungan. Dia paku-paku ni mirip dengan perdukunan. Perkara ini telah sampai ke Jabatan Hal Ehwal Agama Negeri Terengganu. Dan moga-moga Jabatan Hal Ehwal menilailah status perawat tersebut. Adakah benar-benar syar'i? Tempat rawatan dia pun kotor. Saya tak nak sebut siapa, tapi kalau tuan-puan pergi berubat dengan dia, nanti kalau dia beri paku, nanti tuan-puan cam. Ingat saya kata, paku jangan duk ambil. Nanti bermasalah nanti. Kita tak gantung pada paku. Kita tidak bertuhankan alat, kita bertuhankan Tuhan. Kalau paku tu boleh jadi hebat, baik bawa Quran lagi hebat. Apa dia baca? Paku nak baca macam mana? Duk pegang paku, ya Allahu Rabbi. Bukan boleh minum, bukan boleh makan paku. Macam mana paku tu boleh bertindak melindungi kita? Dah kalau jin mari kita boleh jak. Jak ni tikan dok jin tu dengan paku, tak boleh pun. Jadi secara tak langsung kita bergantung perlindungan pada paku yang tidak sepatutnya kita bergantung perlindungan padanya, yang tidak menjadi asbab pun, musabab pun menyebabkan kita perlu bergantung. Macam air jadi asbab untuk hilang dahaga. Allah yang hilang dahaga. Tapi air ini asbabnya, musababnya boleh jadi. Kena pada fitrah kita. Waja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy. Kulu washrabu min rizqillah. Tapi aku nak ambil dalil mana? Kalau ikut logik akal, tak logik paku. Tu pelik. Kata ustaz, tapi paku kat orang. Ini pelik. Ayat ini kita perlu berhati-hati. Saya lebih cakap kepada uskun berbanding, saya boleh risau kepada uskun berbanding dengan dukun. Uskun, orang tak perasan dia ni tak patuh syariat. Kalau dukun, dia boleh perasan terus. Okey. Soalan lagi. Ustaz, baru ni kawan abang dilanda masalah. Diuji, dia katanya sihir api. Macam mana pula sihir api ni? Bila suami tak ada, baru berlaku masalah. Biasa bila suami ada dah berlaku masalah. Kereta terbakar, suami tak ada, kereta terbakar. Tiba-tiba muncul api kecil, hanya isteri dan anak-anak yang hadapinya. Masa suami tak ada tu berlaku kes ni. Masa suami ada tidak berlaku masalah ni. Nak hadapi ni macam mana ustaz? Kesian dia satu keluarga. Ini berkaitan dengan gangguan tempat. Ini bukan sihir ni. Bukan sihir api. Bukan. Ini berkaitan gangguan tempat. Kalau suami ada, dia okey. Kita kena tengok siapa suaminya. Apakah amalan suaminya. Bila suami tak ada, terbakar. Kita kena tengok. Ini berkaitan dengan gangguan tempat dan berkaitan dengan amalan di tempat tersebut. Puan Munirah Deraman, nanti PM admin saya, bagi tahu kisah ni, api tadi, di mana tempatnya, kalau boleh saya nak pergi. Dan api itu membakar apa? Kadang membakar kereta ni pelik ni. Anda tengok. Jadi tuan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok sekejap lagi. Baik. Kalau boleh rumah tersebut dikenal pasti dia puncanya. Insya-Allah. Boleh diatasi ni. Api kecil muncul, itu adalah simbolik kepada syaitan. Begitulah Nabi SAW ketika Isra', Rasulullah dikejar oleh jin ifrit yang membawa obor api. Itu lambang syaitan api ni. Jadi tak mustahil lah api kecil ke api besar keluar tiba-tiba, itu adalah gangguan syaitan. Dia bukan sihir lagi ya. Bukan sihir orang tak apa.
Baik. Nur Azlinda, Muhammad Nur, Ustaz nak ajak Ustaz pergi rumah Bukit Pelong Tujah. Boleh ke? Boleh. Bukit Pelong dekat, boleh. Bagi tahu PM admin saya Bukit Pelong kat mana, rumah siapa. PM kita pergi insya-Allah. Pastikan rumah tu betul-betul ada gangguan. Saya kadang pergi rumah, yalah masa kita, tenaga kita pergi tak ada gapo dulu. Pastikan rumah tu ada gangguan dulu. Insya-Allah. Bukit Pelong dekat, kita pergi. Wan Syarif kecek slow-slow jauh Ustaz, semangat sangat. Bukan semangat sangat, saya mengejar masa tuan-puan. Nak makan pagi lagi, nak pergi tandah lagi. Muncul mandi dah. Ni dah hari ni. Lepas tu nak masuk center lagi, nak tengok surat-surat lagi, nak tengok mesej-mesej lagi, nak saing-saing surat-surat lagi, urusan jabat agama lagi, urusan masjid lagi. Lepas tu nak tunggu pesakit, nak fokus masalah pesakit, nak rawat pula. Memang saya amat-amat kesutukan masa tuan-puan. Emas boleh dijual beli, masa tidak boleh dijual beli. Masa adalah nyawa kita. Setiap degupan jantung adalah masa. So saya takut saya mati tak lama lagi. Tak sempat nak sampaikan kerana itu cepat. Jadi tuan-puan pandai-pandailah. Baik. Salam Ustaz, macam mana nak daftar untuk kursus Ruqyah Syariah 99 ni? Okey, tuan-puan boleh PM admin ataupun masuk grup Telegram Astazah Official. Nanti tanya admin. Admin tolong jawab, admin. Saya harap semua admin dah bangun tidur, dah gosok gigi semua. Tolong tengok live sekejap admin dan tolong balas WhatsApp, komen-komen follower kita, layan dia. Ini adalah tetamu-tetamu Allah SWT yang membawa rahmat kepada kita semua. Baik, Nur Eziana Nazura. Saya tengok live semalam, sendawa mual. Tengoklah hari ni jadi macam sendawa berat kepala. Tapi tak ada mimpi, bukan-bukan. Itu adalah simptom kharam. Puan-puan, Puan Nur Ezian, kamu ada simptom pendamping. Mungkin ada khadam pendamping bersama kamu. Kita tak pastilah khadam pendamping itu datang daripada mana. Mungkin daripada keturunan, mungkin daripada tempat tinggal, mungkin daripada tempat kerja, mungkin daripada amalan, mungkin kerana dia suka anda. Sebab tu tengok live ini, kita cerita pasal jin sedawa-sedawa. Tengok rumah berhantu sedawa-sedawa. Itu ada reaksi, reflection daripada gangguan jin tersebut. If you want to know, kamu nak tahu lebih lanjut tentang perihal gangguan kamu, follow kami. InsyaAllah kita ilmiah. Ataupun datang pusat rawatan kami check. Ataupun check admin rawatan kami, nak tanya apa masalah, nanti dia akan diagnos. Ataupun tuan-puan boleh join kursus, itu lebih lengkap, tuan-puan akan tahu dengan lebih lanjut. Dan tuan-puan boleh cek diri sendiri. Maimuna berkesan ke Ustaz, ada yang menanam jenis-jenis pokok tertentu yang boleh menghindari jin dan syaitan. Wallahi wabillahi watallahi, tidak ada dalil nas yang mengatakan tanam pokok ini insya-Allah jin lari. Tidak ada tuan-puan. Bila tidak ada sumber ambilan nas, Al-Quran, hadis, ijma' qiyas, jadi betul ke ada pokok? Tidak ada. Ada yang mengatakan pokok berduri. Kemungkinanlah ada jin yang takut berduri, sebab tu dia tak pergi tanam pokok berduri. Bukan jin je yang takut pokok berduri, saya pun takut pokok berduri. Nak pergi dekat sebab takut cocok. So, tanam pokok berduri sebelah ni, dia masuk sebelah ni. Tanam pokok berduri sebelah ni, dia masuk sebelah ni. Jin tak bodoh. Dan jin tu boleh terbang, tuan-puan, boleh masuk ke atap. So tuan-puan, yang perlu kita buat adalah utamakan pembentengan diri, bukan utamakan tanam pokok. Okey? Yang tu kami tak gunakan kaedah tu sebab kaedah tanam pokok ni tuan-puan, dia membekalkan oksigen kepada kita kan. Pokok kan. Betul, oksigen kita hirup daripada oksigen tersebut dan kita mengeluarkan karbon dioksida. Pokok pula ambil karbon dioksida, itu fitrah alam. Lalu jin ini tuan-puan, dia bukan seperti kita tuan-puan. Dia bukan seperti kita. Dia jin ni dia ada akal juga. Dia ada akal dan dia tak perlu bertakut pada pokok tersebut. Yang dia takut adalah keikhlasan kita beragama, keikhlasan kita ketaatan kepada Allah. Kalau kita duduk tanam pokok, Quran duk baca, dia tetap mengganggu. Kalau kita duduk tanam pokok, azimat masih ada, dia tetap datang. Sebab dia kita menjemput dia, seolah menjemput dia. Ada amalan-amalan yang tidak syar'i, dia tetap. Ini faktor-faktor ini menyebabkan jin itu memberi perhatian kepada tempat kita, rumah kita, kepada kita, anak isteri kita. Kalau boleh elakkan pokok ni tanam untuk oksigen kita, untuk halaman kita, rumah kita, hiasan kita. Okey, tumbuh-tumbuhan kita. So
duk tanam pokok. Hebat sangat ke pokok? Baik letak Al-Quran. Al-Quran lagi hebat, mukjizat. Pokok bukan mukjizat daripada Allah. Al-Quran mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. So, kami tak guna pokok. Tak perlu pokok. Next. Muhammad Suzaimi Abdul Razak. Apakah kaedah pembersihan rumah atau pagar rumah menggunakan air kolah masjid ada sandarannya atau dalilnya? Menggunakan air kolah masjid ada kias. Kias daripada hadis Nabi SAW menggunakan air wudu. Air wudu kisah Sah bin Hunayf dan Sah bin Hunayf yang terkena ain daripada nama apa? Amir bin Rabi'ah. Tak ingat dah. Okey, yang terkena wudu. Terkena ain, lalu Nabi ambil wudu Sah bin Hunayf dan mandikan kepada orang tersebut. Amir bin Sah bin Hunayf ambil air wudu daripada Amir bin Rabi'ah dan mandi kepada Sah bin Hunayf yang terkena ain. Kolah masjid ini adalah orang berwudu di kolah. Jadi dimandikan kepada orang, bukan dimandikan kepada tempat. Itu salah faham. So air kolah masjid ni air kolah yang dia merakam. Air kolah masjid, air kolah, dia merakam suara-suara Al-Quran yang dibacakan di dalam masjid. Dia merakam suara azan yang dialungkan di masjid, suara-suara kebaikan. Jadi air ini sifat dia merakam. Air ini sifat dia merakam. Molekul dia boleh berubah berdasarkan apa yang kita kata, apa yang kita baca. Sebab tu ada air dibaca jampi sihir boleh jadi sihir. Air dibaca ayat ruqyah Al-Quran dia jadi air ruqyah, air doa. Okey, air syifa. Sebab air ini sifat merakam. Telah dibuat kajian penyelidikan oleh Syekh pula, the Professor Dr. Misaru Emoto, pakar saintifik tentang air. Itu telah dinyatakan olehnya memang air ini bersifat merakam. Sebab tu ambil air kolah masjid untuk dimandikan supaya mengelakkan daripada terkena air daripada ahli jemaahnya, orang kampungnya sendiri. Bukan ambil air kolah masjid itu buat pagar rumah, tidak. Tapi adakah haram? Tidak haram, harus sahaja. Tapi kena tepat tak dengan kaedah? Tidak tepat lah. Tidak tepat. Okey? Tapi kalau guna sambil kita baca ayat Quran, kita basuh di rumah kita guna air kolah masjid, boleh? Boleh saja, boleh. Diharuskan, boleh saja. Tidak haram. Tapi kena tepat lah kaedah dia. Gitu. Supaya air ni lah. Kita seduk ke hidung. Masuk juga kau ni. Boleh tapi tak kena tepat lah. Minum air ke hidung. Okey, minum air ke mulut. Okey, faham Baik. Next. Salahuddin Al-Ayyubi, Masya Allah. Kalau pakai paku nak pagar rumah ustaz boleh ke? Boleh. Paku tu kita pagar kat rumah kita, pagar kayu supaya pagar tu tak runtuh. Pagar kayu kena paku. Tutup. Boleh. Memang pagar rumah guna paku. Tapi kalau paku tu, pagar rumah dianggap pelindungan, letak di tempat tersebut dianggap pelindungan paku sebutir tu. Bahkan ada paku yang tertulis dengan tulisan-tulisan tertentu. Ini tak boleh. Ini bukan kaedah dalam syariat kita. Ini adalah kaedah perdukunan. Paku tu telah dijampi. Tak boleh. Ada yang mengatakan Velfire pula. Nama apa dah tu? Apa? Velfire kereta apa? Pontianak. Nama apa Pontianak? Vampire. Betul tak? Vampire. Ada yang kata vampire tu hantu, kan dia takut kepada paku. Sebab antara jenis-jenis dia takut kepada perak tak? Perak, cincin perak dan sebagainya. Itu diharuskan, boleh. Tapi kebanyakan yang guna paku ni akan pergantungan perlindungan kepada paku tersebut. Quran dok baca, azan pun dok, solat berjemaah dalam rumah pun dok. Pakai minyak wangi kasturi pun benci. Tak boleh lah macam tu. Sunnah. Yang lebih diguruni oleh para syaitan adalah keikhlasan kita beramal kepada Allah, menunaikan agama ini. Yang kedua adalah yang dibenci oleh syaitan adalah dia benci sunnah-sunnah Nabi SAW. Jadi banyakkan sunnah Nabi, insya-Allah, automatik jin tersebut lari. Okey. Okey tuan-tuan, saya baca lagi tuan-tuan. Ya Allahu Rabbi, banyaknya soalan pada pagi ni. Buih mulut dah saya. Pik buka air, pik dagai dah.
Baik tuan-puan, kita berhenti rehat seketika sekejap ya. Allah, saya sedikit kepenatan. Kita akan akhirkan live ini sebentar lagi. Yang soalan saya sempat jawab, saya jawab lah. Tak sempat tuan-puan, boleh join TikTok sekejap lagi. Kita akan buat live di TikTok selepas pada makan pagi, lebih kurang pukul 9 suku pagi ataupun 9 lebih kurang tu lah, 9 suku, 9.30 gitulah. Kita akan buat live di TikTok soal jawab tentang gangguan rumah ni. Kita akan sambung di TikTok nanti. TikTok kita nama apa, Ustaz Syafiq? As-Saza Center. As-Saza Center. Itu nama gitulah. Okey. As-Saza Center. Nanti tuan-puan boleh like and follow, boleh share supaya dapat manfaat atas ilmu. So kita berhenti rehat seketika. Saya nak minum air. Seserah pada Ustaz Syafiq. Ustaz Syafiq, tolong alurkan satu nasyid pada pagi ni untuk semua follower kita yang sudi bersama ni. Bersama dengan kita 145 orang masih ada bersama dengan kita pada pagi ini. Mungkin dia tengah bekerja, mungkin dia tengah makan, mungkin dia tengah berbaring, mungkin dia tengah jaga anak, mungkin belakalah. Baik. Wallahu taala a'lam. Kita rehat sekejap tuan-puan bersama Ustaz Syafiq. Silakan. Lagu Senyum. Yang muka Ustaz Syafiq tu tengok masjid lah. Boleh. Senyum seindah surya yang membawa cahaya, senyumlah dari hati, duniamu berseri. Senyum umpama titian dalam kehidupan. Kau tersenyum, ku tersenyum, kemesraan menguntung. Senyum kepada semua, senyumanmu amatlah berharga. Senyum seperti Rasulullah, dengan senyuman terjalinlah ukhuwah. Satu lagu lagi saya Afiq boleh. Follower kita ni ramai wanita. Boleh nyanyi lagu wanita. Kau mana-mana. Wanita. Bukan. Bukan. Okey, ingat. Mana mungkin lahirnya bayangan yang lurus elok, jika datangnya dari kayu yang bengkok. Begitulah peribadi yang dibentuk. Didiklah wanita dengan keimanan, bukannya harta ataupun pujian, kelak tidak derita, mengharap pada yang binasa ke biasa, mengharap pada yang biasa. Engkaulah wanita istimewa. Istimewa sangat wanita. Bagus. Wanita banyak buat dosa ni sekarang. Duduk hentam abang Tesla. Siang abang Tesla. Dia kahwin sah tau. Sah kan. Ikut syariat. Berita hentam. Okey, tuan-tuan, kita sambung. Okey, lupakan pasal abang Tesla. Kita sambung soalan.
Azaman-azaman rumah saya ada gangguan, selalu bunyi bising atas siling, dan kami kepanasan suami isteri. Amalan yang Ustaz bagi tahu semua kami dah amalkan, termasuk baca surah Al-Baqarah serta amalan manzil. Senyap sekejap, kemudian jadi balik. Baik, walaupun sudah baca Al-Baqarah, amalan manzil, ya senyap sekejap je, kemudian gangguan rumah tu hadir lagi ya. Bunyi bising atas siling, kepanasan suami isteri. Okey. Saya cadangkan kepada tuan azaman-azaman untuk diruqyah bersama isteri. Saya takut dia bukan gangguan tempat, saya takut gangguan anda. Saya takut gangguan suami ataupun isteri atau kedua-duanya. Okey? Saya takut tu. Cuba diruqyah berdua, bukan seorang-seorang, berdua terus. Kita akan tengok siapa yang bermasalah sebenarnya. Biasa macam tu, kena ruqyah dua-dua. Okey. Setelah dicek part tadi lah, yang saya kata part tadi, saya ulang kembali part tadi. Azimat, bagangan berkhadam yang ada. Yang kedua, amalan pelik-pelik yang tidak patut syariat jangan buat dalam rumah. Yang ketiga bukan saja amalan, kitab-kitab berkaitan kebatinan pun jangan ada. Okey. Yang ketiga, rapat rumah bersihkan. Yang keempat, saya takut yang ni, yang keempat, kemungkinan sihir, saya takut itu. Sebab tu kena cek orang juga. Okey. Next, Abdul Haris Sya'ari. Macam mana nak tahu orang buat jahat kat kita? Okey, maksud saya surah yang perlu dibaca dan diamalkan. Mahu Ustaz bagi tahu kaedahnya. Orang yang buat jahat kepada kita, dia tak akan buat jahat melainkan ada sifat hasad dulu. Seterusnya ia akan pergi kepada dendam benci. Okey tuan-puan, benda tu tak akan ada melainkan adanya nikmat. Melainkan telah ada nikmat terlebih dahulu. Mungkin nikmat yang kita miliki ataupun nikmat yang dia miliki yang kita hancurkan. Boleh jadi juga. Oleh kerana itu tuan-puan, dia tanya surah yang perlu dibaca. Yang perlu dibaca adalah surah perlindungan, seperti surah Al-Baqarah. Seperti supaya orang tu lembut hati, surah Taha ayat 1 hingga 5. Seperti lagi, tuan-tuan rahmati Allah, 10 ayat pembentengan daripada surah Al-Baqarah. Nanti masuk grup Telegram Asazah Official, kami akan berikan PDF-nya di dalam grup tersebut. Ambil secara percuma sahaja kita beri. Dalam tu ada hadis lah. Dan yang seterusnya, kita balas dengan baik lah. Buat dengan baik. Balas dengan baik kepada semua orang. Okey. Orang yang nak buat jahat pada kita, dengan kita pun dia tak akan bersalam tuan-tuan. Dengan kita dia tak akan bersalam, dia tak akan pernah memuji kita, dia tak akan pernah buat baik kepada kita. Dan dialah yang paling banyak mengumpat pasal kita. Zainun Abu Bakar, Ustaz, adakah bulan-bulan dalam Islam tidak boleh untuk mendirikan rumah? Contohnya bulan Muharram. Ada tukang rumah yang mengamal kepercayaan ini, boleh Ustaz huraikan? Tak ada masalah. Bila-bila masa saja kita boleh buat rumah, asalkan cukup duit. Tanah tu adalah milik kita, duit daripada sumber yang tidak haram. Pastikan rumah duit daripada sumber yang tidak haram. Pastikan tanah daripada tanah yang tidak kita rampah daripada orang. Tanah yang bukan kita zalimi orang, ambil hak orang. Jangan, kelak akan ada gangguan juga. Jangan, hati-hati. Okey. Okey. Pasal amalan untuk diri rumah bulan apa, tak boleh bulan apa, itu tak ada. Mungkin tukar rumah tu dia ada kerja tempat lain nak buat, sebab tu dia bagi alasan tersebut. Kemungkinan tak ada. Bila mana masa anytime boleh mendirikan rumah. Tu boleh mendirikan rumah. Okey. Tetapi tuan-puan, orang zaman dulu ada yang mengelakkan untuk buat rumah mula pada hari Rabu. Mula buat rumah pada hari Rabu. Sebab apa? Sebabnya adalah hari Rabu adalah hari yang turunnya penyakit kepada Nabi Ayub. Okey, dia takut rumah tu didirikan pada Rabu, takut dia terturunnya penyakit di dalam rumah tersebut. Ada yang elok sebegitu. Sebenarnya tak ada masalah pun, tapi kalau nak elok daripada hari Rabu ni pun boleh. Kerana ada hari-hari tertentu Allah turunkan penawar dan Allah turunkan penyakit. Itu saja. Macam bulan tak ada. Tu. Tuan pada rahmati Allah SWT. Dan banyak lagi lah ni. Allahu Rabbi, banyak sangat soalan ni tuan-tuan. Saya tak sempat dah nak jawab ke semuanya. Jadi soalan-soalan ni insya-Allah kalau sempat kami akan jawab bertulis dalam grup Telegram Asazah Official. Kalau tak sempat, tuan-puan boleh tanya kembali dalam live yang akan datang. Dan tuan-puan boleh join TikTok yang akan kami buat live sebentar lagi dalam pukul 9.30.
Sekarang dah pukul 8.21. Saya kena berhenti dulu live sebab saya kena pergi makan pagi dan bersiap untuk masuk ke pusat rawatan untuk rawat pesakit pula. Lepas ni nak buat live pula. Jadi saya kena pergi makan pagi sebab ada temu janji dengan orang ni. Sebab saya kena tepati masa dah. Di masjid pun kena tepati masa. Tak boleh tunda-tunda dah semayang. Orang azan 10 minit kemudian nak qomat, nak pada tu imam. Jadi sekarang ada temu janji dengan orang untuk makan pagi bersamanya. Jadi insyaAllah kita jumpa live yang akan datang ataupun dalam TikTok yang akan datang. InsyaAllah. Itu saja tuan-tuan, minta maaf kalau saya terkasar bahasa, cepat sangat saya berkata-kata, tutur kata. Saya minta maaf daripada hujung rambut sampai hujung dunia. Moga-moga kita semua diberkahi oleh Allah, digandakan pahala dan sampai kepada syurganya. InsyaAllah. Terima kasih tuan-tuan. Barakallahu fikum. Ahadun ahad. Allahu Akbar. Saya Afiq tu. Tata sikit.